Selamat datang ke channel Cik Genas. Saya menjemput Muhammad Irfan untuk memimpin bacaan doa kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Muhammad Irfan kerana memimpin bacaan doa untuk pagi ini. Okey, baik. Alhamdulillah, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu ini. Dan minggu ini kita akan sambung kepada tajuk bab yang ke-10. Okey, baik. Kita ada lagi baki dua bab, yang mana adalah satu kesukaran untuk kita nak menjalani, mendepani masa-masa akan datang memandangkan pada selepas sesi pembukaan sekolah nanti, kita akan masih kekal mempelajari benda yang sama sehingga bulan 3 tahun hadapan. Okey, jadi kita ada satu tempoh masa yang begitu lama lagi. Memandangkan kita dah nak hampir pun habis, jadi ada kemungkinan saya akan minta anda untuk jalankan beberapa aktiviti seperti yang kita dah buat pada tahun lepas, iaitu aktiviti karnival, geografi. Alhamdulillah, kalau keadaan telah pun mengizinkan, kita akan cuba teruskan dengan aktiviti seperti yang kita dah buat pada tahun lepas. Dan insyaAllah saya akan cuba manfaatkan masa tempoh sebelum kita peperiksaan akhir tahun bagi menutup sesi 2021 ini. Okay, untuk tingkatan 3 ni saya tak tahu lagi macam mana kaedah awak nak naik ke tingkatan 4 nanti. Adakah kena melalui peperiksaan tertentu ataupun bagaimana? Okey, ada tak atau siapa-siapa yang maklum berkaitan dengan macam mana awak nak naik tingkatan 4 tahun depan? Ada tak? Siapa-siapa boleh kongsi? Ataupun seronok duduk tingkatan 3 tak nak naik tingkatan 4 naik tingkatan 4 nanti lepas tu dah SPM. Baik tingkatan 3 je, PT3 pun tak ada, dah mansuh kan. Kan seronok. Ada tak? Siapa-siapa boleh respon? Ni ramai ni, dekat 50 orang ni. Ada tak boleh respon? Macam mana awak naik tahun depan? Tak tahu itu. Tak tahu. Okey, kabarnya ada peperiksaan lah macam biasa sebab nak menentukan anda untuk mengambil ke aliran sains sastra pula. Ekonomi dan juga prinsip akaun. Itu antaranya lah. Okey, baik. Kita terus pergi kepada sesi pembelajaran lah. Dalam dua tajuk ni nanti saya akan bahagikan anda ke dalam breakout room. Okey, yang mana dalam breakout room ini adalah khusus kepada tajuk 10.3 dan juga tajuk 10.4. Okey, baik, jelas dalam grup breakout room nanti awak akan masuk ke dalam grup 10.3, aktiviti 10.3 dan juga aktiviti 10.4. Okey, yang untuk sekarang ni saya akan ajarkan dahulu. Sementara tu kejap sebab ada pelajar yang baru masuk. Saya nak setting dekat ruang breakout room sekejap Okey, siapa maklum, boleh tak tolong kongsi, saya dah terlupa. Tingkatan 3 masuk ke sekolah balik bila? 18 hari bulan start sekolah tu. 18 hari bulan, maksudnya ada lagi lebih kurang 2 minggu je lah 2 minggu lagi kita nak bersemuka. Tapi bersemuka pun hanya kepada pelajar asrama dahulu kan? Ya, cikgu. Ataupun awak faham macam mana?
asam madu kan. Jadi maknanya akan ada dua sesi dua sesi pembelajaran benda yang sama. Dia jadi leceh sikit lah. Okey, sementara tu kalau macam tu minggu depan saya terpaksa terangkan apa benda ataupun bukan minggu depan lah. Dalam sementara waktu yang ada nanti insyaAllah saya akan terangkan berkaitan dengan apa yang awak kena buat dan juga kena bawa sebelum buka sekolah. Sebab nanti kalau dah balik ke sekolah, pelajar asrama dah tak boleh balik. Jadi nanti akan ada kekangan untuk mereka menyediakan bahan dan juga barang-barang untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran kita yang seterusnya. InsyaAllah minta tolong ingatkan saya sebab saya sekarang ni dah bermula dengan macam-macam mesyuarat dan juga aktiviti. Takut-takut terlepas pandang. Nanti tahu-tahu kan dah buka sekolah je. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada tajuk bab yang ke-10 iaitu sumber hutan. Saya tak risau sangat sebab tajuk ini adalah cerakin perkembangan daripada tajuk bab yang kalau siapa yang ingat, kita dah belajar benda ni dalam tajuk bab yang keempat dan juga yang kelima yang lalu, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dan juga hidupan liar di Malaysia. Jadi ini adalah perkembangan daripada tajuk-tajuk yang kita telah pun pelajari sebelum ini. Cuma dalam tajuk ini kita akan fokus kepada beberapa objektif. Antaranya kita akan mempelajari, pada hari ini kita akan cuba untuk mempelajari kepentingan. Kepentingan pengurusan sumber hutan. Apakah pentingnya? Kenapa pentingnya kita menguruskan sumber hutan? Kerana kita sedia maklum sumber hutan kita ni kalau tidak dipantau, dia akan diteroka secara berleluasa dan dia akan mengakibatkan kemusnahan alam sekitar dan juga membawa keuntungan kepada sesetengah pihak ataupun individu yang mana keuntungan tersebut diperolehi tidak mengikut tidak mengikut cara yang sebenar. Maksudnya masuk ke poket sendiri. Dia untung sendiri kan. Maksudnya nanti bila dia buat sesuatu, dia tebang balak dan sebagainya, nanti keuntungan tu dia masuk ke dalam poket sendiri. Dan ini adalah juga sebahagian perkara yang agak tidak baik kerana dia menyumbang kepada unsur-unsur rasuah dan juga sebagainya. Rasuah kepada ranger hutan, rasuah kepada pegawai-pegawai JPJ yang menjaga Sekatan Jalan Raya yang membenarkan lori-lori balak ini bergerak untuk menghantar hasil-hasil kayu balak ke lokasi-lokasi kilang dan seterusnya. Okey, baik. Kita terus kepada sesi pembelajaran kita. Sumber hutan. Okey, awak boleh rujuk dekat buku teks digital muka surat 164. Okey, boleh rujuk di situ tapi saya akan fokuskan kepada nota yang saya sediakan lah. Okey. Kita lihat kepada pengenalan sumber hutan. Minggu ni minta maaf tak ada video nampak saya mengajar sebab ada masalah sedikit dengan fungsi webcam ni. Fungsi webcam saya dia selalu on off dan menyebabkan aplikasi saya jadi tidak berfungsi. Jadi tak dapat nak guna pada minggu ni, InsyaAllah. Okey, kita teruskan juga dengan kaedah lama dulu. Okey, Malaysia bertuah kerana mengalami iklim khatulistiwa. Okey, siapa ingat lagi tajuk yang kita dah belajar dulu? Siapa nak respon? Apa yang dia faham dengan iklim khatulistiwa? Sila respon sikit, saya nak tengok. Boleh tak sesiapa tolong respon apa yang dia tahu dengan ciri-ciri iklim khatulistiwa? Ni sebab dah lama sangat ni tajuk ni. Dia dah lupa ni, tak ada siapa yang respon ni, saya anggap dia sebagai lupa dah ni. Okey, bagus Gamia Husna. Iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Menerima pancaran cahaya matahari lebih kurang 8 hingga 12 jam sehari. Okey, kita lihat iklim ini membolehkan hutan hujan tropika hidup subur kerana negara kita menerima hujan kira-kira 2,600 mm setahun. Okay. Bagusnya kita di Malaysia ini, kelebihan hutannya adalah terdiri daripada kepelbagaian spesies
yang tidak terdapat di mana-mana hutan yang lain. Okay? Macam contoh, dekat Malaysia kita ada pelbagai jenis pokok. Ada yang pokok renek, ada yang pokok sedang dan ada yang pokok tinggi. Tidak seperti di sebahagian daripada kawasan-kawasan yang lain. Sebagai contoh, kalau macam kita tengok di kawasan gurun, tak ada pokok yang besar-besar. Kawasan negara di iklim Siberia, dia tak ada pokok cengal. Dia hanya ada pokok yang berbentuk tirus dan juga berbentuk kon. Jadi negara kita ni amat bertuah kerana kita mempunyai kepelbagaian hutan. Okey, yang pelbagai spesies. Okey, Malaysia diiktiraf sebagai 17 buah negara yang mana mempunyai kepelbagaian biodiversity di dunia. Okey, cuba tengok dekat dalam buku teks ataupun awak cuba Google apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian biodiversity. Baik, kita lihat. Inilah yang dimaksudkan dengan alamak, saya tekan pula dah. Okey, sebentar ya. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian biodiversity. Okey, yang mana Malaysia is blessed with vast array of ecosystem. It forests a unique natural heritage with very rich flora and fauna. It is one of the 17 mega diverse countries on earth. It houses over, dia mengandungi lebih kurang negara kita ni, di hutan negara kita mengandungi lebih kurang 300 mammals. Mammals bahasa Melayu dia apa? Mamalia. Mamalia. Binatang mamalia. Mamalia ni kategori yang macam mana? Ni nak kait dengan sains sikit, nak tengok. Berbulu. Melahirkan anak. Melahirkan anak. Kalau bertelur? Mammals tak? Reptilia. Okey. Kita ada lebih kurang 300 mamalia. 700 spesies burung. Banyak 700 jenis burung. 500 reptilia. Contoh-contoh binatang reptilia boleh tak nyatakan? Saya nak tengok sikit. Awak punya kemahiran. Apa dia? Antaranya buaya, bagus. Lagi? Biawak. Biawak. Okey, lagi. Dia ada 500 ni, awak baru nyatakan 2. Apa dia? Salamander. Salamander. Itu lebih kurang sama je tu. Apa lagi? Lain. Ular. Lagi? Baru 5. Dia ada 500. Tu nanti boleh tengok. Bila awak nak menyatakan contoh tu, awak akan jadi contoh yang agak terhad. Saya takut bila awak nak membuat jawapan berbentuk karangan, awak akan agak terhad dari segi contoh-contoh. Bila nyatakan sebagai contoh, lepas tu dah tak tahu binatang apa dah. Lepas tu mulalah awak bagi jawapan contoh yang mengarut tu. Buaya jadi Aphrendia lah, kemudian macam-macam lah contohnya. Okey, kemudian kita ada 200 lebih amphibian. Amphibian ni apa amphibian? Siapa nak respon? Apakah binatang yang dalam kategori amphibian? Katak. Katak, amphibia ataupun binatang luar alam yang berkulit. Ada yang katak beracun dan juga ada katak yang mana katak-katak yang menarik, cantik tu kebanyakannya beracun. Dan dia boleh merembeskan asid. Kalau salah teknik, kita pergi tengok, cantiknya nak ambil bela lah kan. Awak pun pegang dengan tangan. Lepas tu tengok tangan awak mungkin akan melecur dan juga mungkin akan dimasuki oleh toksin dan juga bisa venom ke dalam tubuh badan. Okey, kita ada lebih kurang 400 freshwater fish, iaitu ikan air tawar. Ada 400 jenis. Dan kita ada lebih kurang 600 coral. Coral ni apa dia? Coral ni merujuk kepada batu karang. Okay. Kemudian kita ada lebih kurang 30,000 jenis flora. Flora ni apa flora? Apa dia flora? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Dan kita ada lebih kurang 150,000 jenis binatang haiwan invertebrata. Invertebrata dengan vertebrata apa beza? Invertebrata ni yang tidak ada tulang belakang. Tulang belakang. Jadi maknanya mungkin sebagai contoh kita ada lalat,
kita ada pepatung ataupun kita ada apa lagi? Kita Cacing. ada sotong. Sotong pula. Sotong betul Sekejap. Sotong invertebrata ke vertebrata? Dah tak tahu dah. Okey, tak apa. Kita tengok yang seterusnya. Okey, baik. Kita mulakan sesi kelas kita. Dah hampir 25 minit ni baru nak mula kelas. Kita tonton dulu sekejap video berkaitan dengan keindahan alam sekitar. Okey. Kita sepatutnya bersyukur. Okay? Kita sepatutnya bersyukur kerana Allah tempatkan kita berada di satu buah negara yang cukup unik, yang mana kalau kita nak bandingkan jika kita berada di negara lain, contohnya katalah walaupun Allah jadikan umat Islam ini seperti orang-orang di negara Arab, bagaimana kita tinggal di kawasan negara yang mempunyai cuaca yang cukup panas, dan rasanya mungkin kita takkan selesa belajar dalam situasi PDPR macam ni. Awak cuba bayangkan dekat rumah duduk panas kan, cuaca yang panas, pergi berjalan-jalan pun tak selesa, tapi kita berada di Malaysia cukup bertuah. Okey, Allah dah jadikan kita berada di kedudukan yang negara kita berada di sini ni dah memang cukup sangat-sangat bertuah. Tapi kalau kita rakus dengan kegiatan-kegiatan yang tidak cuba untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan juga ekosistem, satu masa nanti kita akan mengalami kepupusan pelbagai jenis sumber yang mana benda itu hanya ada di Malaysia saja. Okey, baik, kita lihat apakah antara kepentingan
10.2 kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Yang pertama, okey, pokok-pokok kayu balak dijadikan sebagai sumber bahan mentah industri. Ini nanti akan diproses menjadi kayu kayan. Okey, menjadi kayu kayan, antaranya menjadi papan, menjadi lantai rumah, menjadi bangunan-bangunan dan juga perabot. Baik, kemudian daripada sumber hutan juga menjadi kepada produk kraft tangan. Okey, siapa boleh bagi contoh ni produk kraft tangan ni dibuat daripada tumbuh-tumbuhan apa? Siapa nak respon? Rotan. Rotan, okey. Kebiasaannya produk-produk daripada pokok rotan. Dan rotan juga digunakan dalam peribahasa. Siapa tahu? Masuk BM pula cikgu ni. Tadi dah sains ni BM pula. Okey, siapa boleh kaitkan dengan rotan? Macam mana nak buat karangan ni? Boleh tak siapa respon yang berkaitan dengan rotan? Ada rotan, ada duri. Rotan? Tak ada Ada. rotan pakai apa? Ada rotan, ada duri. Ada rotan ada duri. Okey. Tiada rotan akar pun berguna. Maksud dia kalau kita macam kata situasi di sekolah lah. Tak ada rotan nak mendidik anak-anak pakai akar pun boleh. Tu nak untuk sebat lah. Tapi sekarang ni benda tu dah tak lagi diguna sangat. Sebab kita dah banyak sangat campur tangan daripada ibu bapa kan. Sikit-sikit kalau cikgu denda, cikgu rotan, saya saman cikgu tunggu ni mahkamah. Tu contoh lah. Tu situasi pendidikan yang agak tidak bagus kepada institusi pendidikan kita pada zaman sekarang, yang mana apabila benda tu menjadi satu, bukan kebanggaan, menjadi satu kekangan dia telah menyebabkan menjadikan murid-murid pada zaman sekarang dia tidak lagi berminat untuk belajar, tidak lagi menghormati guru. Dia buat besar kepala dia kan. Tu semuanya lah. Sebab apa? Pihak sekolah tidak lagi dapat nak ambil tindakan. Kalau peringkat mak ayah awak dulu, peringkat saya dululah. Biasanya mak ayah akan pesan, cikgu buatlah anak saya ni, ajarlah dia, siap bagi serahkan rotan. Cikgu rotanlah anak saya, asalkan jangan patah riuk je. Tu je ayat dia. Tapi sekarang, cikgu rotan anak saya, cikgu bayar RM10,000 ataupun jumpa di mahkamah. Tu yang masalah dia. Sebab itu sekarang kualiti murid-murid agak tidak baik. Okey, saya bukan tuju pada pelajar Syam. Ini pelajar saya terangkan ni berkaitan dengan secara umum. Sebab dekat sekolah lain, sekolah-sekolah harian lain, kita biasa tengok pelajar-pelajar yang sering ponteng, yang melawan cakap guru, yang bercakap kasar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab guru dah tak boleh lagi nak mendidik dengan cara yang lama. Okey, kita terpaksa guna kaedah apa? Pujuk. Okey, kalau janganlah ponteng. Nanti kalau ponteng awak tak pandai. Agak-agak masuk tak dalam kepala macam tu. Memang tak lah kan. Tu antaralah seringan. Okey, baik. Kemudian menjadi kepada sumber makanan. Okey, contohnya dekat dalam kawasan hutan ni banyak juga sumber-sumber makanan yang diperoleh. Okey, selain daripada ni, siapa tahu ni gambar apa ni? Gambar apa benda ni gambar ni? Gambar tumbuhan apa ni? Tak pernah kenal ke? Petai. Pokok petai. Petai banyak terdapat di kawasan hutan. Dia tak ada orang tanam pokok petai depan rumah, lepas tu bermusim kau pergi kait jual kat tepi jalan. Tak ada, jarang lah. Okey, kebanyakan pokok petai ni berada dekat dalam kawasan hutan. Siapa boleh bagi saya satu lagi contoh sumber makanan yang berharga di dalam hutan? Siapa nak respon? Makanan makanan. Asingkan ubat-ubatan tu. Jangan sebut yang ubat-ubatan ni. Siapa boleh bagi contoh? Durian. Durian dalam hutan. Okey, lagi? Sikit lagi. Ni sebab ramai tak pernah masuk hutan ni. Tak ada pengalaman masuk hutan. Orang perempuan dia kalau jumpa benda ni dia marah. Kalau orang lelaki dia suka. Siapa Madu. Laju jawab dia. Iaitu madu kan. Orang perempuan marah kalau sebut madu kan. Kalau lelaki senyum lebar je. Madu boleh tak? Itu contoh. Okey.
Sumber makanan iaitu madu juga banyak diperolehi di kawasan hutan, iaitu golongan-golongan orang asli amat suka untuk membuat pencarian sebab harganya mahal, tapi kebanyakan yang awak beli dekat pasar raya ataupun ada kemungkinan yang orang jual dekat tepi-tepi jalan tu, itu ada kemungkinan madu yang tidak asli yang dicampur dengan gula. Macam mana cara kaedah nak tahu madu asli dan tidak asli? Siapa tahu? Siapa nak respon? Tadi siapa yang respon tadi? Yang madu tadi tu. Saya cikgu. So, macam mana nak tahu madu asli dan tidak asli? Dia letak kat satu mangkuk. Okey. Lepas tu letak air panas tak silap. Lepas tu macam tengokkan sikit kalau dia ada bentuk hexagon. Okey, bagus. Terima kasih Akil. Okey, baik. Tu seperti yang Akil maklumkan. Macam mana kita nak kenal pasti madu tu asli ataupun tidak asli. Sebenarnya kita boleh gunakan beberapa kaedah. Antara yang paling famous iaitu letakkan setitik ataupun sesudu. Sesudu banyak sangat kan. Setitik madu tu ke dalam air. Kemudian kita goyang-goyangkan. Kita ayunkan daripada mengikut pusingan jam. Dan kita boleh nampak madu itu berbentuk seperti sarang lebah. Okey, bentuk balik macam bentuk sarang lebah. Jadi tu kita tahu itu adalah madu original. Kalau madu yang campur gula ni, biasanya kalau awak letak dekat dalam peti ais, madu tu akan jadi beku. Kalau madu asli, madu itu sesekali tidak akan beku. Tu antaranya lah kaedah dia. Okey, kita teruskan yang seterusnya. Eko-pelancongan. Kita dah belajar sebelum ni sebenarnya. Eko-pelancongan dan juga agro-pelancongan. Tapi kita fokus untuk yang ni sebab pengurusan hutan, kita ada beberapa lokasi di Malaysia. Ada banyak, ada berpuluh-puluh kawasan taman negara. Yang mana kawasan taman negara ini dinaikkan sebagai kawasan yang diwartakan sebagai kawasan yang dilindungi. Okey, walau bagaimanapun, kita boleh melakukan beberapa aktiviti, iaitu aktiviti eko-pelancongan, iaitu kaedah riadah bertemakan alam sekitar ataupun alam semula jadi. Siapa pernah melakukan aktiviti eko-pelancongan? Siapa pernah? Ataupun mungkin dia kata, cikgu tak adalah pergi taman negara, tapi saya pernah naik ke Gunung Angsi contohnya, ataupun pergi mana-mana ke Beroga contohnya. Ada tak yang pernah? Yang pernah sampai ke lokasi mana-mana kawasan eko-pelancongan ni? Ada tak? Sesiapa boleh tolong respon? Saya nak tahu. Ni hampir 60 orang ni. Tak ada siapa yang pernah pergi Beroga, tak ada siapa yang pernah pergi mana-mana gunung ke? Membuat aktiviti jungle trekking ke ataupun sebagainya, ataupun mungkin balik kampung, depan rumah Tok Wan dia, hutan ke, ada tak? Langsung tak ada. Batch awak ni. Ya betul ni. Yalah cikgu dah COVID baru 2 tahun. Sebelum ni takkan tak pernah kan? Okey, tak apalah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita ada fungsi lain, kita ada herba dan juga ubat-ubatan. Okey, kalau kita lihat sini ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai herba dan juga ubat-ubatan. Sebagai contoh ni adalah akar kayu, akar kayu tongkat ali. Okey, apa khasiat dia untuk perubatan tenaga batin lelaki dan juga perempuan. Kalau lelaki guna tongkat ali, untuk perempuan kita gunakan kacip Fatimah. Okay, jadi ada banyak lagi jenis-jenis pokok. Antaranya kita ada pokok bisai kucing, fungsi pokok macam lidah buaya dan sebagainya. Okay, kemudian kita lihat beberapa contoh lagi, iaitu perabot. Okay, ini yang berjaya dihasilkan hasil daripada kita dapat daripada sumber hutan. Ini produk kayu jati khususnya. Okay, baik. Kita lihat kepada kepentingan pengurusan sumber hutan. Yang pertama, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bertanggungjawab untuk menyelia pengurusan hutan di Malaysia, yang mana setiap negeri mempunyai jabatan perhutanannya masing-masing. Setakat ini kita ada lebih kurang 11 jabatan perhutanan negeri.
Kenapa dia tak jadi 13? Okey, sebab Sabah dan juga Sarawak pengurusan hutannya dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan Sabah dan juga Jabatan Perhutanan Sarawak. Dia asing sikit lah. Dia tak nama sebagai Jabatan Perhutanan Negeri. Okey, peranan Jabatan Hutan ini termasuklah untuk menguruskan, merancang, melindung dan juga membangunkan kawasan hutan simpan kekal selaras dengan dasar perhutanan negara. Ini yang kita dah belajar sebelum ni. Dan juga Akta Perhutanan Negara. Okey, kita lihat apakah antara kepentingan pengurusan sumber hutan. Yang pertama, keseimbangan ekosistem. Tolonglah awak kena salinlah benda ni. Kena tahu, kena faham baik-baik kepentingan dia. Yang kedua, keperluan masyarakat setempat. Yang ketiga, ekoperlancongan. Sama je lebih kurang dengan gambaran tadi. Okey, yang keempat, membekalkan sumber bahan mentah. Dan yang kelima, mengekalkan habitat flora dan fauna. Yang nombor 5 ni paling famous lah ni. Memang confirm setiap orang akan keluarkan ayat yang sama. Okey, baik. Kita lihat yang pertama, keseimbangan ekosistem. Ekosistem merujuk kepada proses interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Benda ni awak dah maklum dah dalam tajuk bab 4 dan 5 yang lalu. Saya tak nak ulas panjang lah sebab benda yang sama. Okey, yang mana dia menghasilkan satu aliran tenaga daripada mana lagi tak berbunyi ni? Boleh tolong tak? Saya dah kering tekak, rupanya tak berbunyi, tak mic tadi. Boleh tak respon dekat mana yang tertutup tadi? Saya ni dah habis bercakap dah. Di sini ada tak? Ni dah tadi. Dekat yang mana? Sebab tadi saya full screen untuk pembentangan. Saya tak nampak mic ni tertutup. Kat yang Yang ni dah ke? Yang ni dah. Okey, yang ni? Yang ni benar? yang ni tu masih Masih. bincang. Oh, masih Belum dekat mana? Dia tertutup dekat point yang mana tadi? Tolong respon boleh tak? Dekat interaksi cikgu. Dekat interaksi. Okey, maksudnya saya sambung di sini ya. Interaksi ini menghasilkan satu aliran tenaga dan juga rantaian makanan yang berterusan. Lama saya kena ulang 2 kali ya. Okey, yang mana rantaian makanan ini kita dapat lihat saling kebergantungan antara satu sama lain. Apabila kita lihat kemusnahan hutan akan menyebabkan hidupan yang bergantung kepada sumber tumbuh-tumbuhan ini akan terjejas. Sebagai contoh tadi yang saya dah nyatakan iaitu rusa, kemudian kita ada binatang yang bergantung kepada sumber pokok-pokok ni, monyet dan sebagainya, mereka hilang tempat bergantung. Dan dalam masa yang sama dia menyebabkan kehilangan rantaian makanan kepada haiwan-haiwan pemangsa. Contohnya seperti harimau, seperti buaya dan sebagainya. Okey, poin yang ketiga. Pengurusan sumber hutan yang efektif dan terancang dapat memastikan sumber hutan terpelihara dan keseimbangan ekosistem dapat dikekalkan. Saya rasa benda ni semua awak dah maklum dengan baik lah. Okey, jadi kita lihat sedikit berkaitan dengan bagaimana kita menguruskan sumber hutan dengan cekap. Yang mana dia dapat menjamin bekalan sumber yang berterusan pada masa hadapan. Sebagai contoh, sumber-sumber hutan yang kita dapat gunakan. Contohnya seperti kayu-kayu balak. Kayu keras itu dapat dijadikan sebagai perabot, papan lapis, kayu gergaji dan juga bahan binaan. Contoh lain, pokok rotan dan juga pokok buluh boleh dijadikan sebagai perabot dan juga kraft tangan. Kemudian kita ada daun mengkuang, boleh dijadikan sebagai kraft tangan iaitu tikar dan juga bakul. Okey, batang pokok libung pula dijadikan tiang rumah. Ini tiang rumah orang yang di kawasan negeri-negeri Sarawak, iaitu mereka membina rumah panjang. Mereka membina rumah panjang dengan menggunakan batang nibung. Dan juga menggunakan daun nipah sebagai atap rumah mereka.
Sebab rumah-rumah tradisional ini dia lebih mesra alam kepada mereka, sejuk dan sebagainya. Dia tak sama macam rumah kita di bandar-bandar besar menggunakan konkrit. Walaupun kita kata rumah kita sejuk, sebab sejuk tu guna aircon. Dia mereka ni semula jadi. Okey, penggunaan damar iaitu getah pokok. Getah beberapa jenis pokok yang dinamakan sebagai damar dijadikan sebagai varnis dan juga perekat. Varnis ni kegunaan untuk kita melindungi permukaan perabot, untuk jadi yang berkilat, dan juga perekat. Perekat ni kita boleh jadikan dia lebih kurang macam gam lah, gam tradisional untuk masyarakat tradisional yang berada di kawasan pedalaman. Okey, kita ini saya skip dulu. Okey, inilah antara contoh-contoh dia, iaitu bagaimana rupa bentuk pokok rotan dijadikan perabot. Pokok kayu keras, pokok balak dijadikan sebagai papan lapis. Kemudian pokok daun mengkuang kita proses menjadi anyaman tikar yang begitu menarik. Baik, yang seterusnya ni pokok nibong. Pokok nibong ni dia dilicinkan, dibersihkan, dijadikan sebagai tiang rumah. Dan juga pokok nipah dijadikan atap rumah, terutama sekali bagi orang-orang kaum orang asli. Kaum orang asli menggunakan atap tradisional iaitu daripada pokok nipah, serta pokok buluh boleh dijadikan kraft tangan dan juga hasil untuk menangkap ikan di sungai dan juga di kolam ataupun di tasik-tasik. Okey, baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Kepentingan yang seterusnya iaitu kemajuan ekopelancongan. Hutan penting untuk kegiatan ekopelancongan, yang mana dia menjadi tarikan utama pelancong bagi menikmati persekitaran yang nyaman dan juga keindahan alam semula jadi, contohnya seperti air terjun, kepelbagaian flora dan juga fauna, serta keunikan hutan hujan tropika. Sebagai contoh, kita dah belajar sebelum ni, antaranya kita ada Taman Negara Endau Rompin di Pahang, Taman Gua Niah di Sarawak, dan juga hotel pula dah, Hutan Royal Bloom di negeri Perak. Okey, kita lihat terus. Ni lah antara contoh-contoh lokasi dia. Begitu menarik. Ni yang dikatakan sebagai ekopelancongan. Di dalam Taman Negara Gua Niah ni ada pertempatan ada dibina pertempatan untuk tujuan lawatan. Nak mendaftarkan diri, awak nak pergi ke mana-mana lokasi ni, semua wajib kena daftarkan diri kena bagi salinan kad pengenalan, kena isi borang. Saya nak tanya, kenapa? Siapa boleh respon? Alah cikgu, masuk je lah, apa masalahnya? Kenapa? Sebab nanti kalau dia hilang, orang kenal dia. Supaya mudah untuk pemantauan. Kalau berlaku kerosakan ke, kalau berlaku kehilangan ke, kita senang nak tahu. Okey, individu ni nama sekian-sekian, masuk, contohnya dia pergi ke Gua Niah, masuk dah 2 hari tak keluar-keluar. Jadi kita dah boleh buat misi pencarian. Kita boleh kontak balik kepada kaum keluarga dia, bagi tahu orang ni dah masuk ke dalam kawasan Gua Niah tapi tak keluar-keluar. Jadi macam ada satu kes hari tu. Siapa tahu yang kes dia pergi larian larian yang dia hilang tu, yang dia masuk ke alam bunian tu kan. Tu adalah salah satu dia, nama apa nama Afiq kalau tak silap saya. Dah berapa tahun dah dia hilang, dan ada perkabaran hari tu dikatakan Afiq ni dah cuba dibawa keluar balik, tetapi dia dah tak berminat nak keluar sebab ada kebarangkalian dia dah berkahwin dengan orang bunian. Jadi penganjur sport yang buat aktiviti masuk trekking ke dalam hutan ni cukup bahaya sebab takut awak pergi tu tak balik-balik. Mana tahu dia orang bunian ni, dia bukan kata dia nak handsome ke, awak kena cantik ke, kena lawa ke, tak. Dia tangkap muat je. Kau tak handsome pun tak apa, dia rembat je. Janji kau nak balik ke tak nak? Tak nak, duduklah dekat dalam alam dia. Dan wallahualam. Okey, tu lebih kurang lah. Okey, kemudian kita ada kawasan Taman Endau Rompin di Johor. Ini banyak ni, taman negara cukup banyak di Malaysia. Kemudian kita boleh buat aktiviti naik rumah rakit.
Okey, di kawasan hutan Royal Belum yang terdapat di Perak. Ni di kawasan Tasik Banding kalau tak silap saya. Kos naik dia ni sewanya lebih kurang 3 hingga 4 ribu kalau tak silap saya. Ada tak siapa pernah naik benda ni? Okay, lebih kurang 3 hingga 4 ribu ni sewa bot ni untuk seharian. Jadi awak pergi keluarga ramai-ramai, sewa, boleh buat macam-macam aktiviti lah. Untuk memancing dan sebagainya. Kemudian kita ada Taman Negara Kinabalu. Ni nak naik ke Gunung Kinabalu, kena daftar dan sebagainya seperti mana yang lain-lain. Okey, baik, kita sambung kepada sesi pembelajaran. Okey, kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia iaitu keperluan masyarakat setempat. Kawasan hutan yang luas seperti kawasan hutan hujan tropika memberikan banyak manfaat dan juga faedah kepada manusia dan juga alam sekitar. Yang mana hutan membekalkan sumber bahan makanan. Contohnya seperti buah-buahan. Buah apa ni kat dalam hutan ni? Siapa boleh bagi tahu? Tadi ada yang respon, buah durian cikgu. Ada banyak Kalau awak nak tahu, dekat dalam hutan kita sebenarnya ada banyak jenis pokok-pokok. Kita ada durian hutan, kita ada cempedak hutan, kita ada macam-macam jenis pokok. Okey, yang mana itulah juga menjadi sumber makanan kepada hidupan-hidupan di dalam hutan. Kita jangan kata durian, cempedak, pokok buah-buahan yang lain hanya ada dekat kebun je. Tidak benda ni ada dekat dalam hutan. Cuma jenisnya berbeza lah, tak sama lah macam kita dekat kebun jumpa, wah ni durian D24, ni musang king apa, dia tak ada lah musang king dalam hutan. Tapi tetap ada juga durian hutan dan buah dia kalau tak silap berwarna oranye. Bau dia agak hangit sikit dan cukup diminati oleh gajah. Kalau siapa yang nak tahu, gajah memang cukup suka makan buah durian. Dan bagaimana dia makan? Dia makan buah durian, dia tak makan kopek macam kita. Dia belah belah dulu. Tidak. Siapa tahu macam mana gajah makan buah durian? Siapa nak respon? Saya nak tahu ni. Siapa yang masih lagi bersama saya? Tolong raise your hand. Tengok risaulah takut saya bercakap seorang-seorang ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ramai. Okey. Ada tak yang tahu macam mana gajah makan buah durian? Dia baling tu. Dia pijak. Dia pijak. Kalau pijak jadi lenyik lah kan, jadi tempoyak pula. Tidak. Gajah dia makan buah durian, dia telan sebiji. Dia tak ambil kopek makan. Tidak Azim Gajah dia telan sebiji. Cikgu tak berdaya ke dia? Macam mana hasil dia keluar? Macam mana gajah tertelan buah durian tu sebiji, macam tu lah dia keluar nanti. Sebiji, keluar je. Elok je lagi buah durian tu tak pecah. Jadi kita kata cikgu tak cedera ke dia punya usus perut dia? Allah dah buat elok dah. Lagikan kulit dia pun tebal kan. Jadi sistem pahadaman dia pun dah cukup baik. Allah dah buat elok dah binatang-binatang ni. Jadi sebenarnya ada satu sekumpulan manusia yang nak kongsi yang sebenarnya mereka ni pemburu kepada buah durian yang dihasilkan oleh gajah ni. Iaitu mereka ambil buah durian yang diberak oleh gajah ni. Sebab dia kata durian tu lebih sedap, lebih hangit. Rasa dia kau. Tadi ada yang angkat tangan tadi. Kenapa? Ada nak kongsi pengalaman makan buah durian ke? Okey. Cikgu, ya ke? Betul. Okey, seperti mana kita tengok. Pernah tak dengar ada satu jenis kopi yang harga dia cukup mahal, iaitu kopi apa nama dia? Kopi luar. Kopi luar ke? Yang kopi yang dihasilkan daripada najis musang. Itu. Pernah minum tak? Ada tak siapa yang pernah beli ke pernah minum? Orang-orang di luar negara, mereka menjadikan kopi tu sebagai satu minuman yang ada cita rasa dia yang tersendiri. Jadi dia kata kopi ni kau macam contoh espresso lah. Bila awak minum tu nikmat dia tu lain macam. Jadi awak cuba bayangkan biji kopi yang dimakan oleh musang, diberak musang tu kemudian diambil, diproses, dikisar, dijemur, dijadikan balik serbuk kopi kemudian dijual. Harga dia cukup mahal. Okay, kemudian orang yang minum dia, wah dia ada kelas yang tersendiri. Ni dia espresso
berak musang. Contoh. Memang ada benda macam tu. Memang ada penggemar-penggemar yang dalam kategori sedemikian. Kita tak nafikan. Dia kata sedap tu, Wallahualam lah. Sedap dia tu macam mana. Mungkin bila minum tu bila minum tu dia rasa macam orang kaya kot. Sebab harga mahal kan. Bila minum tu rasa macam datuk-datuk datin minum kan. Wallahualam. Saya pun tak pasti dah. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Membina tempat tinggal. Okey, berdasarkan gambar ni kita boleh tengok ni lah adalah teras pokok kayu gaharu. Dijadikan sebagai apa ni? Siapa tahu dijadikan apa ni? Pokok gaharu ni kita ambil jadi Wangian. minyak wangi. Harganya cukup mahal. Benih pokok gaharu ni kalau nak tahu, dijual benih pokok ni lebih kurang 13,000 hingga 15,000 sekilogram benih pokok dia saja. Siapa yang rasa ada minat pergi ke dalam hutan cari pokok gaharu ni, cari benih dia. Kemudian awak dapat kumpul sekilogram benih dia, awak boleh jual berbelas ribu harga dia. Sebab tu kita jangan pandang rendah kepada orang yang masuk hutan. Apa lacik ni? Masuk hutan tak ada kerja lain ke? Awak tak tahu apa yang dia cari. Rupa-rupa dia cari biji benih. Belum lagi cari teras pokok gaharu. Baru cari biji benih je. Tu pun dah 13,000. Cuba bayangkan jual durian 3 kilo RM10 kan? 3 kilo RM10 contoh. Dia sekilogram 13,000. Siapa sanggup nak cari kan? Okey, itu sebagai contoh. Kita lihat yang seterusnya. Kepentingan pengurusan sumber hutan yang berikut iaitu mengekalkan habitat flora dan juga fauna. Pengurusan hutan yang mampan diperlukan untuk memastikan habitat flora dan fauna terus dijaga dan juga tidak pupus. Hal ini penting bagi menjamin kesinambungan kepelbagaian spesies flora di hutan hujan tropika supaya dapat mengelakkan kepupusan flora dan fauna serta menjamin habitat flora dan juga fauna terus wujud untuk tatapan generasi yang akan datang. Siapa generasi akan datang tu? Kita. Okey, kalau kita tidak jaga pada masa sekarang, ada kemungkinan satu masa nanti anak-anak ataupun cucu-cucu awak nanti mungkin tak akan kenal. Sebab apa? Kita dah tengok beberapa jenis binatang dan juga hidupan liar telah pun pupus. Dan yang terbaru hari tu kita dah pun pupus badak Sumatera kan. Yang diberikan nama Iman tu. Itu adalah merupakan badak Sumatera terakhir yang ada di Malaysia. Lepas ni nanti mungkin satu masa awak tak dapat nak cakap dah. Okey, kita ada binatang bagi tahu kat cucu kan. Iaitu badak. Badak tu dah tak wujud dah. Mungkin satu masa nanti harimau pun dah tak wujud. Mungkin buaya. Buaya tak ada. Buaya memang akan kekal sentiasa ada. Tak kisah. Kat laut ada, kat darat pun banyak. Kan? Itu memang takkan pupus lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Bagaimana kaedah kita untuk mengekalkan, iaitu melalui pemeliharaan dan juga peliharaan hidupan liar. Okey, saya stop sampai sini dahulu kerana ini adalah tugas anda, iaitu, okey, take note anda akan bergerak ke dalam breakout room. Kita tak akan ambil masa yang lama pun. Okey, lebih kurang 10 minit saja. Semua akan duduk dekat dalam breakout room. Awak akan diminta untuk berbincang dan menyediakan satu presentation untuk dipersembahkan pada minggu hadapan. Tajuk-tajuk perbentangan adalah berkaitan dengan 10.3 dan juga 10.4. Okey, sebelum saya gerakkan anda semua masuk ke dalam breakout room, ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada. 10.3 dan 10.4 je. 10.3 dan 10.4. Okey, nanti kita duduk dekat dalam grup masing-masing, tengok pada tajuk grup awak. Kemudian tolong sediakan satu presentation. Nanti pada minggu hadapan kita akan terus kepada sesi pembentangan. Itu.
kita buat dengan lebih cepat lah supaya tak drag masa. Boleh Okey, saya akan buka grup ini selama 10 minit. 12.40 kita akan kembali semula ke dalam ruangan Google Classroom yang utama ini. Okey, boleh bergerak ke kumpulan grup masing-masing. A few moments later. Kita tunggu Ihsan, Fatin Farhana, Adri Ashraf, Akilah, Nurul Syuhada dan juga Muhammad Hamdi. Ni saya tak pasti ni, mereka ni ada tak dalam aktif tak dekat dalam grup tadi? Tak ada Okey, tak apa. Saya tak berniat nak panjangkan sesi pembelajaran. Okey, berdasarkan grup-grup kumpulan yang telah pun diagihkan tadi, ada tak nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan tugasan yang diberikan? Silakan. Ataupun kalau sekiranya semua telah apa benda yang kena buat, tolong raise your hand. Kalau ada soalan, tolong bertanya. Perlu buat slide ke cikgu. Okey, terima kasih Nur Aini. Dia macam ni, sebab pada minggu depan awak akan diminta untuk membentangkan daripada wakil tu, saya galakkan supaya ada slide pembentangan. Okey, ada slide pembentangan supaya rakan-rakan yang lain sambil-sambil awak membentangkan, mereka dapat baca. Okey, dapat baca apa yang disampaikan pada minggu depan. Jangan risau, buat ringkas-ringkas je sebab saya akan terangkan secara detail dia. Okey, jelas ya? Kalau jelas, minta tolong angkat tangan. Okey, baik, tanya. Okey, terima kasih. Ada soalan apa-apa tak nak tanya? Tak ada. Tengah vaksin ke apa ke? Tak ada? Okey, kalau tidak ada, masing-masing semua dah tahu ahli kumpulan masing-masing. Tolong ingat sebab saya tak ingat siapa ahli kumpulan dia. Hanya ahli kumpulan masing-masing sahaja yang ingat siapa ahlinya. Okey, kita akhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita cuba imbas balik tajuk berkaitan bab yang ke-10 ini, iaitu pengenalan kepada sumber hutan, yang mana kita mempunyai sumber hutan yang amat kita kata sebagai satu sumber alam yang amat kita kagum, kerana kedudukan hutan kita di Malaysia ini adalah antara lebih kurang 17 buah jenis 17 buah hutan yang mempunyai pelbagai biodiversity. Okey, kemudian kita dah lihat pada 10.2 iaitu kepentingan pengurusan sumber hutan berkaitan dengan keseimbangan ekosistem, hutan sebagai keperluan masyarakat setempat, fungsi hutan sebagai ekopelancongan, dan yang terakhir fungsi hutan sebagai bekalan sumber bahan mentah. Okey, saya harap aktiviti pembelajaran kita pada hari ini telah pun awak dapat faham dan juga pelajari dengan baik. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Kita sudahi sesi kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. 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 Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Slide ni next class ke cikgu? Ya. Slide tu next class. Okey. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ya, cikgu. sama-sama.